Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi itu. Kalau sebelum ni kita dah membincangkan beberapa perkara daripada hadis tersebut. Ada 8 perkara, tapi dekat sini saya meringkaskan, saya memilih 3 daripada tajuk-tajuk tersebut. Isi kandungan yang ada dalam hadis tersebut, saya memilih 3 perkara, iaitu yang pertama, saya pilih adalah bersuci. Bersuci itu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan diri kita, sama ada dalam ibadat umum ataupun ibadat khusus. Contoh, kalau kita ambil ibadat umum, ibadat khusus yang Allah telah yang telah diwajibkan kepada kita, salah satunya adalah solat. Solat ni ada 2, solat fardu, solat sunat, kan? Jadi dalam solat ini kita memerlukan bersuci. Bersuci adalah satu benda penting yang dalam solat. Kalaulah kita tak bersuci, kita berada dalam keadaan hadas. Hadas, kita kena sucikan diri, mandi wajib dan sebagainya. Begitu juga sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Dalam solat, bersuci adalah sangat penting. Kalau tak bersih, tak suci, selain itu ada najis dan sebagainya, ibadat itu tidak akan dia terima. Okey, kemudian kalau kita tengok, kita lihat pula selain itu adalah puasa. Kalau puasa, dalam berpuasa juga kita perlukan bersih. Maksudnya orang yang dalam keadaan haid, orang yang dalam keadaan tidak suci, telah bersubuh dan sebagainya, dia tak boleh melakukan solat. Seterusnya, dalam puasa juga bagi perempuan yang nifas, tak bolehlah melakukan solat. Kemudian selain daripada itu, dalam ibadat lain, kita tengok dalam tawaf. Tawaf adalah ada syaratnya. Syarat untuk tawaf, salah satu dalam syaratnya adalah mesti juga suci. Begitu juga solat dalam zakat. Zakat juga perlu bersuci, maksudnya suci daripada apa? Suci daripada harta yang diambil, harta yang didapati itu mestilah suci, bersih dan sebagainya. Dan konsep zakat itu adalah menyucikan harta, tuan-tuan. Banyak perkara, banyak ibadat yang kita sebutkan tadi, solat, puasa, tawaf dan haji dan zakat dan banyak lagi perkara lain. Bersuci juga, dia bukan hanya bersuci pada luaran, tetapi dia bersuci dari dalaman. Bila kita melakukan ibadat-ibadat ini, hati kita kena suci, hati kita kena bersih, tidak ada perasaan riak dan sebagainya, tidak ada perasaan ujub dan sebagainya. Itu cukup penting. Jom kita yang ketiga pula, perkara yang kedua, kita tengok daripada hadis tersebut adalah zikir. Zikir ini adalah satu benda yang sangat penting. Penting untuk diri kita. Apa dia zikir yang disebut dalam hadis tadi ialah berkaitan dengan alhamdulillah atau subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Begitu juga kalau dalam lepas kita sembahyang, antaranya 3 zikir yang sangat perlu kita buat adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 3 zikir itu yang penting. Kenapa zikir itu penting? Zikir ini adalah perkataan asalnya mengingati Allah. Jadi dengan zikir itu, selain daripada kita dapat pahala, kita akan juga diampunkan dosa oleh Allah. Daripada kesalahan-kesalahan kita yang lepas, sama ada kita sedar ataupun tidak. Ada kesalahan yang kita sedar, ada kesalahan, dan banyak sebenarnya kesalahan yang kita tidak sedar. Seterusnya, zikir juga dia boleh menambah rezeki, tuan-tuan. Sebenarnya ada zikir yang boleh mendatangkan rezeki kepada kita, memberkatkan rezeki kepada kita. Okey, kita tengok pula yang ketiga, kelebihan daripada ibadat yang disebut-sebutkan tadi dalam hadis sebelum ini, iaitu sedekah. Sedekah ini adalah sesuatu, memberikan sesuatu kepada seseorang. Jadi sedekah itu adalah penyucian harta. Antaranya zakat juga dikira sebagai sedekah. Dan dalam sedekah ini ada banyak perkara yang kita boleh sedekahkan. Kita boleh sedekahkan harta, kita boleh infak kita punya masa, tenaga, kemampuan, ilmu. Banyak perkara, tuan-tuan. Jangan kita rigidkan sangat sedekah tu hanya nampak tong baru nak masukkan duit. Bukan tu saja, banyak lagi benda lain. Kita boleh sumbangkan untuk ahli keluarga kita, untuk ibu ayah kita, untuk macam-macam, untuk adik-beradik, untuk keluarga, untuk
komuniti, untuk masyarakat, untuk negara. Dalam keadaan pandemik ini, saya rasa sedekah ini banyak membantu, antaranya kumpulan-kumpulan yang mengibarkan bendera putih. Jadi kita tengok sedikit berkenaan dengan sedekah. Sedekah ini adalah ada beberapa sedekah yang ditolak. Kenapa ditolak, tuan-tuan? Antaranya sebab sedekah yang hasilnya daripada sumber yang haram, sedekah daripada sumber penipuan. Jadi bila sebut penipuan ni, banyak perkara yang tidak yang kita dapat daripada sumber penipuan. Kalau kita bekerja makan gaji, ikrarkan masa kerja, waktu kerja, pekerjaan yang kita buat adalah kalau palsu, dia adalah dikira sebagai satu daripada penipuan. Kalaulah kita berurus niaga, kita jual beli, dia ada unsur-unsur penipuan. Banyak contohnya jual beli yang tidak sah ataupun tidak betul, jual beli yang memaksa. Yang tu sebenarnya adalah benda yang salah. Kemudian benda yang salah tu nak disedekahkan, sebenarnya tu tak bagus dan tak boleh sebenarnya. Yang kedua, boleh kita katakan perkara yang boleh menyebabkan sedekah kita ditolak itu adalah bila kita bersedekah, kita mengungkit-ungkit. Sama ada kita mengungkit, sama ada dengan sebutan, sama ada dengan menyiarkan dalam media sosial dan sebagainya. Kadang-kadang masa sedekah tak pun, tapi bila dah lama kita rasa sebab aku menyumbang, sebab aku bersedekah, maka dia berjaya, makalah dia jadi macam tu, dia jadi macam ni, dia jadi senang dan sebagainya. Jadi itu adalah mengungkit-ungkit. Ungkit tu sebenarnya kadang-kadang sebut, kadang-kadang sebarkan dekat media sosial tu pun juga dikira sebagai mengungkit-ungkit. Kemudian yang ketiganya adalah sedekah yang tujuannya untuk riak. Yang ini biasanya kita ingatkan bubuh kat Facebook tu, bubuh kat YouTube, bubuh kat macam-macam lah, WhatsApp tu kita ingatkan kadang-kadang tu tak apa, dia masalah kecil, tetapi sebenarnya kita takut hati yang berdetik. Kadang-kadang mulut tak bercakap pun tapi hati tu terdetik. Bagus kau sedekah tu. Kan dia merosakkan. Dan yang terakhir yang boleh saya sebutkan di antara sedekah yang akan ditolak adalah sedekah orang kafir ataupun sedekah kerana terpaksa. Kadang-kadang kena paksa dan jadilah tak ikhlas. Jadi bila tak ikhlas tu, sedekah kita tu Allah akan tolak. Sedihlah kita dah mengeluarkan sesuatu harta, tetapi Allah tolak sebab apa? Salahnya diri kita sendiri tidak mengikut SOP. Kalau sekarang ni kita kata tidak mengikut SOP sedekah yang sebenar. Jadi saya rasa 3 perkara yang saya bincangkan ini mungkin memberi sedikit kebaikan, mungkin memberi sedikit idea yang baru kepada tuan-tuan. Jadi saya rumuskan banyak benda yang boleh kita buat dengan masa pandemik ni. Boleh zikir, sedekah dan sebagainya. Yang sedekah teruskan bersedekah, yang berzikir teruskan berzikir, yang melakukan solat malam, bersuci dan sebagainya teruskan melakukan. InsyaAllah tuan-tuan akan diberi ganjaran sebaik-baik ganjaran daripada Allah, insyaAllah. Jadi saya akhir kata, saya Nafiz Zalman bin Jamaluddin ingin mengucapkan terima kasih bagi tuan-tuan yang telah subscribe, like dan share. Mulakan dari sekarang, kalau tidak bila lagi. Selamat bermujahadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.